Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita Hari Minggu. Pada hari ini, anda bertemankan saya, Nur Erina, dan bersama-sama dengan 3 rakan sekerja saya, iaitu Nur Alia, Nur Azlin dan Siti Aisyah. Baik, hari ini kita akan mengupas tentang sumbangan Khulafa' Ar-Rasyidin terhadap pembinaan tamadun Islam. Sedikit pengenalan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Khulafa' mula wujud lepas kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masihi dan perdebatan tentang penggantinya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat rapat Nabi Muhammad SAW dari suku Bani Taim yang dilantik sebagai pemimpin pertama dan memulakan penaklukan di Tanah Arab. Saidina Abu Bakar digantikan oleh pengganti lantikannya, Saidina Umar bin Al-Khattab dari suku Bani Adi yang meneruskan penaklukan Persia. Akhirnya membawa kepada kejatuhan Empayar Sassanid pada tahun 651 Masihi. Umar telah ditikam pada 644 Masihi dan digantikan oleh Uthman bin Affan yang dilantik melalui perbincangan antara 6 orang yang diatur oleh Umar. Uthman telah dibunuh pada 656 Masihi dan digantikan oleh Ali bin Abi Talib yang membawa kepada peristiwa yang dikenali sebagai fitnah yang pertama. Ramai umat Islam meminta Saidina Ali untuk menjadi khalifah, akan tetapi beliau menolak. Namun setelah didesak oleh orang ramai dan para sahabat, Saidina Ali bersetuju untuk mengambil jawatan khalifah itu secara bai'ah di Masjid Nabi secara umum. Seterusnya, kita kupas sedikit tentang sejarah kedatangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Semasa Muhammad sedang sakit tenat, baginda mengarahkan supaya Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, sebuah majlis yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin ditubuhkan untuk melantik seorang khalifah bagi memimpin umat Islam. Hasil daripada perjumpaan itu, Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah utama umat Islam. Pelantikan Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Antaranya ialah golongan Khawarij. Tentangan itu tamat selepas Ali bin Abi Talib membaihkan Abu Bakar. Antara kejayaan yang diperoleh oleh Abu Bakar ialah melancarkan kempen untuk menghapuskan golongan Riddah dan Nabi palsu dalam siri peperangan Islam Riddah, pengumpulan Al-Quran, dan berjaya menawan beberapa kawasan milik Empayar Parsi dan Byzantine. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan dengan objektif utama perbincangan kita pada hari ini yang berkaitan dengan sumbangan Khulafa' Ar-Rasyidin dalam tamadun Islam. Yang pertama, kita akan mengenal pasti kesan jika cara pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin pada zaman tamadun Islam telah diabaikan ataupun tidak pada pemimpin pada masa kini. Seperti yang diketahui pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, khalifah-khalifah memperketatkan dan memperkenalkan undang-undang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, kita akan mengkaji adakah ciri-ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin boleh digunakan pakai pada masa kini untuk menjadikan sesebuah negara itu maju dan berjaya. Yang ketiga, kita akan mengambil iktibar dan pengajaran yang boleh dicontohi dari sejarah pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Seterusnya kita bincangkan sedikit berkenaan latar belakang keempat-empat khalifah pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita mulakan dengan khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenar Khalifah Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau dilahirkan 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq berketurunan Bani Tamim. Abu Bakar juga digelarkan sebagai As-Siddiq kerana membenarkan segala perbuatan dan percakapan Rasulullah SAW. Beliau dilantik sebagai khalifah pada tahun 632 Masihi dan memerintah selama 2 tahun. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 23 Jamadil Akhir pada tahun 13 Hijrah ketika berumur 60 tahun di Madinah, iaitu 2 tahun selepas menjadi khalifah. Seterusnya, khalifah kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Nama sebenar beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah. Beliau lahir pada 13 tahun selepas berlakunya peristiwa Abrahah, iaitu menurut Imam Nawawi. Dan beliau berketurunan daripada Arab Quraisy iaitu kabilah Bani Adi. Dan beliau mendapat gelaran sebagai Al-Faruq iaitu orang yang membezakan hak dengan yang batil. Beliau dilantik sebagai khalifah pada tahun 634 Masihi dan tempoh pemerintahan beliau adalah 10 tahun. Akhir sekali adalah tarikh wafat. Tarikh wafat beliau adalah pada 23 Hijrah iaitu bersamaan dengan 644 Masihi pada umur 63 tahun. Yang ketiga dalam pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin ialah Khalifah Uthman bin Affan. Beliau lahir pada tahun 573 Masihi iaitu 5 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Beliau merupakan keturunan Bani Umayyah. Beliau juga menerima gelaran Zu Al-Nurain yang bermaksud dua cahaya kerana Khalifah Uthman telah memperisterikan 2 orang puteri Nabi SAW iaitu Ummi Khalthum dan Ruqayyah.
Beliau telah dilantik menjadi khalifah pada zaman Khulafaur Rashidin ialah pada tahun 23 Hijrah ataupun bersamaan dengan 644 Masihi. Tempoh pemerintahan beliau juga merupakan yang paling lama antara keempat-empat khalifah iaitu pada 12 tahun. Beliau wafat pada tahun 23 Hijrah ketika beliau berumur 80 tahun kerana beliau telah dibunuh oleh pemberontak ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Untuk khalifah yang terakhir iaitu Saidina Ali bin Abi Talib. Nama sebenar beliau ialah Saidina Ali bin Abi Talib bin Abu Muttalib. Beliau lahir pada 17 Mac iaitu 599 Masihi dan berketurunan Bani Hashim. Beliau telah mendapat gelaran sebagai Asadullah yang ini singa Allah ataupun Abu Turab atau Karamallah Wajhah, wajah yang tak menyembah berhala. Beliau telah dilantik sebagai khalifah pada tahun 35 Hijrah bersamaan 655 Masihi dan telah memerintah selama 4 tahun. Beliau telah wafat pada 17 Ramadan tahun 41 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Pada pendapat Ustaz atau Ustazah, apakah yang akan berlaku jika kita mengabaikan cara pemerintahan Khulafaur Ar-Rashidin pada masa zaman tamadun Islam ketika itu? Kalau contohnya kita tak terima Khalifah Ar-Rashidin, okey, dan kita angkat orang-orang yang lain, okey, untuk menjadi pemimpin, tidaklah seperti sekarang lah penyebaran agama Islam. Yang kemudian kalau kita tengok corak pimpinan, corak pentadbiran Khalifah Ar-Rashidin sama macam Rasulullah bawa, okey, dengan adilnya, dengan seksamanya, banyak perkembangan-perkembangan, sama ada pendidikan, ekonomi, even perumahan pun banyak kemajuan lah dalam semasa pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin tu. Maka jika kita mengabaikan cara khalifah, maka sudah tentulah yang pertama kita akan semakin jauh daripada petunjuk yang benar. Kerana Nabi sebut tadi, mana-mana sahabat aku, pamanih tanda itu, tanda ikut. Siapa yang kamu minta untuk ikut, kamu jadikan panduan, maka kamu akan dapat panduan. Kemudian sekiranya kita mengabaikan cara khalifah ini, maka mudah berlaku penyelewengan dari segi ajaran Islam itu sendiri. Sebab khalifah lah yang membawa Islam sampailah kepada tahap kita. Selepas daripada wafat Nabi, maka Islam ini diketuai oleh khalifah-khalifah, terutamanya Khulafaur Ar-Rashidin dalam masa 30 tahun itu. Kalau kita mengabaikan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad, kalau kata 4 orang khalifah ini mengabaikan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad, maka kerajaan Islam pada masa itu tidak akan dapat bertahan lama. Apakah ciri-ciri Khulafaur Ar-Rashidin yang boleh diguna pakai pada masa kini untuk menjadikan sesebuah negara itu maju dan berjaya seperti zaman Khulafaur Ar-Rashidin? Kata ciri-ciri itu sangat menyeluruh lah sebenarnya. Semua jangan pegang lah pendidikan, sosial. Pemimpin ni bukanlah fikir macam mana nak dapatkan duit untuk negara sahaja. Alright, benda tu mereka sangat kena titik beratkan lah. Alright, amanah dan sangat menjaga secara menyeluruh. Ciri-ciri dia menjaga secara menyeluruh lah. Ada sosial, ekonomi, kebajikan yang paling penting kan. Lepas tu pendidikan. Keempat-empat mereka ini sebenarnya mempunyai satu perangai iaitu bersikap terbuka. Sikap terbuka. Itu satu benda yang sangat besar lah. Yang menyumbang kepada kriteria menjadi khalifah tu, bersikap terbuka. Mereka ini tidak menggunakan harta negara untuk tujuan peribadi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mestilah mereka yang berpandangan jauh. Ketiga, mestilah warak. Keempat, mestilah mungkin ilmu. Ilmu tu luas lah, sama ada ilmu yang berkaitan ekonomi ke, ilmu Islam, ilmu agama. Jadi semua tu mesti ada. Berani. Apakah pandangan dan pendapat Ustaz atau Ustazah tentang iktibar yang boleh kita pelajari dan contohi dari sejarah pemerintahan Khulafaur Ar-Rashidin ini? Kena betul-betul amanah dalam memegang kewangan, memegang financial masa kita jadi pemimpin tau. Waktu kemangat adalah pada zaman Umar. Sekarang ini sebenarnya kesan daripada ilmuwan-ilmuwan Islam yang dilahirkan sejak daripada zaman Nabi, kemudian kepada zaman Khulafaur Ar-Rashidin dan seterusnya kepada zaman pemerintahan Islam menguasai dunia pada ketika itu. Jadi itulah dia di antara kesan positif yang kita nampak lah. Pemerintah kita berlandaskan kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah, maka kita boleh menjalankan sistem pemerintahan kita dengan baik. Patutnya kita ikut tu, sistem pemerintahan berlandaskan kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Baik. Apakah cadangan atau pendapat Ustaz atau Ustazah tentang perkembangan tamadun Islam semasa pemerintahan Khulafaur Ar-Rashidin pada zaman kini yang boleh dijadikan contoh? Maksudnya jaga Islam dalam diri.
Okay, dan kalau kita pegang betul-betul dengan ajaran Islam, pegang betul dengan ajaran Al-Quran, tak ada masalah untuk menjadi seorang yang adil, tak ada masalah bila diberi kuasa, tak ada masalah bila diberi duit, saya akan jadi seorang yang pemurah. Alright, itu semua sebab dalam Al-Quran Allah dah bagi dah dengan itu. Khalifah tadi, ya, selepas daripada zaman Rasulullah, ya, dia membawa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi khalifah ni dia bawa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni dia ada orang kata panduan dia daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Maka dia membawa kita kepada satu bentuk kehidupan yang sangat harmoni. Pemimpin seperti Umar bin Al-Khattab dan juga Abu Bakar Al-Siddiq, okey, mereka sebenarnya mendapat sokongan yang padu daripada umat Islam. Ya, untuk memajukan negara Islam Madinah pada masa itu. Jadi, apa yang berlaku pada kita? Kita juga mesti mengikut jejak tu. Kita mesti patuh kepada itu. Itu perkara yang Keseluruhannya, keempat-empat Khalifah Ar-Rashidin iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib telah memerintah lebih kurang selama 30 tahun. Pemerintahan pada zaman Khulafah Ar-Rashidin ini telah melalui banyak cabaran dan rintangan dalam usaha menyebarkan dakwah Islam. Hidup mereka dipenuhi dengan pelbagai peristiwa dan fitnah, namun mereka tetap bersemangat untuk berdakwah demi kelangsungan hidup.